Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan satu forum di mana forum kita bertajuk Simpanan Hari Tua. Okey, sebelum kita memulakan forum kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang hebat kita. Iaitu yang pertama, ahli panel yang kita yang pertama, sila angkat tangan. Angkat tangan. Okey, yang bernama Muhammad Zikra Amiri bin Dasuki. Dan ahli panel kita yang kedua, angkat tangan. Ahli kedua yang handsome tu, Muhammad Syazwan bin Jamsari. Dan ahli panel kita yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, iaitu seorang jaka yang bernama Nabil Aiman bin Muhammad Mukhlis. Baiklah. Jadi, bagi memulakan forum kita pada hari ini, saya menjemput panel pertama kita untuk menjawab persoalan yang pertama, iaitu soalan yang pertama daripada pihak kami ialah bagaimana cara untuk menguruskan kewangan dengan baik. Dipersilakan ahli panel yang pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi menjawab persoalan yang ditanya oleh tuan moderator yang handsome dan kacak ni, sebagaimana yang kita tahu cara untuk menjaga strategi dalam mentadbir kewangan pada kita pada hari tua, kita hendaklah kena menjaga kepentingan dalam menguruskan kewangan dengan bijak. Ini kerana dari setiap kita mempunyai sumber kewangan yang terhad. Dan kita ni haruslah sentiasa mendisiplinkan diri bagi memastikan setiap perancangan yang dibuat ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Antara tips ataupun kaedah yang kita boleh dijadikan panduan dalam merancang kewangan, yang pertamanya kita boleh memastikan apabila kita menerima gaji ataupun sebahagian wang yang kita dapat, kita haruslah hendak dijadikan sebagai simpanan yang kita boleh letak di dalam akaun khas kita, yang kita boleh, sebagai contohnya tabung haji, USD, bank simpanan dan sebagainya lah. Dan kita hendaklah cuba mengelakkan dari berbelanja daripada menggunakan kad kredit. Kalau kita lihat, ada setengah individu apabila menggunakan kad kredit ni, mereka mungkin akan merasa tidak seperti menggunakan wang yang kertas itu. Kerana kad kredit ni kan dalam talian. So, jadi tidak terasa lah kalau kita berbelanja secara besar-besaran. Dan kita juga mestilah hendak sedaya upaya untuk menyelesaikan hutang-hutang dahulu agar kad kredit ni boleh menjadi sebagai suatu kemudahan untuk kita. Dan seterusnya, kita hendaklah rancang kewangan tu dengan teliti dengan mewujudkan pelan perbelanjaan peribadi yang khas dengan meliputi perbelanjaan harian, mingguan dan juga bulanan sehinggalah kepada perbelanjaan tahunan. Dan seterusnya, kita boleh cuba untuk mengelakkan diri daripada berhutang. Ini kerana berhutang ni orang kata boleh membebankan kita. Lebih lagi kita punya pendapatan pun tidaklah sebanyak yang kita sangka kan. Mungkin cukup-cukup je. So jadi tak perlulah untuk berhutang. Kecuali untuk membeli benda seperti keperluan, makanan, kereta, untuk bayar kereta, bayar sewa rumah, bil api, bil air, itu sudah jadi keperluan. So kita kena adalah kata strategi yang terbaik, plan perancangan kewangan tu. Namun kita juga disarankan supaya untuk menangguhkan dulu hasrat kalau ada untuk membeli barang-barang yang melebihi keperluan kita. Dan
Seterusnya kita hendaklah mengamalkan sikap dengan menyenaraikan barangan yang hendak dibeli sebelum pergi ke kedai ataupun membeli belah. Ini adalah bagi untuk mengelakkan dari kita membelanjakan wang untuk keperluan yang tidak penting. Dan juga kita janganlah sesekali berbelanja melebihi pendapatan kita. Ini kerana boleh membawa kepada beban hutang dan juga boleh membebankan kita untuk untuk sampai cukup bulan kan. So perkara ini adalah satu beban kepada kita di kemudian hari. Dan akhir sekali, kita hendaklah memastikan kita ni mempunyai tabungan khas yang boleh kita gunakan ketika waktu kecemasan. Ini adalah penting kerana bagi kita untuk memiliki suatu simpanan khas yang kita boleh gunakan semasa di waktu kecemasan. Dan kita hendaklah memastikan peruntukan ataupun kewangan yang kita ada ni cukup untuk setiap bulan dan juga apa batas-batas had kewangan yang kita boleh gunakan dan apa yang tidak kita boleh gunakan. Dan sebagai tangsilan yang kita boleh buat pada persoalan ini, sebagaimana membesarkan kerak nasi ini, kita kena menghadkan perbelanjaan kita, menjaga kewangan demi di masa di kemudian hari. Ya. Sekian untuk saya pada persoalan yang pertama. Seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk ajukan soalan kepada banyak ahli yang lain. Terima kasih. Baiklah, dekat sini terima kasih banyak kepada panel yang pertama kita. Apa yang saya dapat simpulkan daripada jawapan ahli panel kita yang pertama iaitu bagaimana menguruskan kewangan dengan baik. Yang pertama, beliau mengatakan hendaklah bila kita dapat gaji tu kita asingkan terlebih dahulu untuk simpanan. Yang kedua, jangan menggunakan kad kredit selalu kerap, gunakan untuk hal-hal yang penting sahaja. Yang ketiga, elakkan daripada berhutang kerana berhutang akan meningkatkan beban kos sara hidup kita. Yang keempat, senaraikan barangan yang hendak kita beli itu terlebih dahulu. Dan yang kelima apa? Satu lagi Tuan Ahli Panel? Ada simpanan kecemasan. Ada simpanan kecemasan. Ya, ada simpanan kecemasan untuk digunakan di hari-hari kecemasan. So, dengan cara ini kita dapat sekaligus akan dapat menyimpan untuk simpanan hari tua kita. Baiklah, kita bergerak ke soalan yang kedua yang akan diajukan kepada panel yang kedua itu iaitu Muhammad Syazwan bin Jamsari, di mana soalannya ialah menurut pandangan Tuan, apakah platform yang Tuan rasa terbaik untuk dijadikan simpanan hari tua kita? Okey, dipersilakan Tuan moderator, Tuan panel kita yang mulia. Baik, terima kasih kepada Tuan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pandangan saya, antara platform yang kita boleh gunakan yang sangat bagus untuk kita menyimpan untuk di hari itu adalah emas. Tahukah kalian bahawa harga segram emas pada tahun 2009 ialah RM133. Tapi bila dah masuk tahun 2023 ni, setelah 14 tahun daripada tahun 2009 tu, harga emas melonjak kepada RM280. Dan kalau kita tengok, dia terdapat perbezaan yang sangat banyak, iaitu sebanyak RM168. Bila kita laburkannya melalui 14 tahun dulu, bayangkan kalau kita ada 100 gram emas pada hari persaraan nanti, jika kita membuat pelaburan emas pada hari ini. Jadinya harga emas ketika itu mungkin akan naik sehingga RM300 untuk segram. Dan waktu itu mungkin kalau kita dah ada simpanan yang banyak, contoh macam 100 gram emas ataupun 2 kg emas,
waktu tu mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan duit KWSP untuk menampung kehidupan seharian kita untuk 5 tahun yang pertama. Dan melalui pemerhatian saya juga, saya melihat simpanan emas ni dia kian mendapat perhatian baik dari golongan remaja, dewasa dan golongan orang tua. Maksudnya ianya satu penyebaran ideologi atau fahaman yang baik untuk masyarakat lah. Maksudnya masyarakat ni mula sedar akan kepentingan menyimpan ataupun kepentingan menyimpan untuk di hari tua nanti. Masyarakat dah mula berfikir untuk hari tua dengan keadaan ekonomi kita, dengan keadaan ekonomi yang tak berapa menentu. Jadinya masyarakat dia dapat berfikir macam mana dia nak membuat simpanan untuk dia survive untuk di tahun yang akan datang, di masa yang akan datang. Dan ada yang saya lihat orang menyimpan emas ni ada yang menyimpannya dengan tujuan untuk berkahwin, ada yang tujuan untuk pergi umrah, beli rumah dan sebagainya. Jadi ianya bergantung pada kehendak diri masing-masing lah. Tetapi kalau kita tengok walaupun seseorang tu dia tak ada tujuan pun untuk menyimpan emas kan, tapi dia tetap simpan juga, ianya tidak menjadi satu kerugian bagi dia. Sebabnya kita tahu nilai emas ni dia tidak akan merosot seperti nilai mata wang ni. Mata wang ialah mata wang kertas. Jadinya kalau seseorang tu menyimpan emas, kalau kita menyimpan emas, memang takkan rugi, memang takkan rugilah sebabnya nilai dia tak akan merosot dan ianya kekal relevan. Dan ingin saya tekankan bahawa umat Islam amat dituntutlah untuk menyimpan emas ni supaya umat Islam ni dia semakin bertambah maju dan tidak tertinggal oleh negara-negara barat yang sudah banyak menyimpan emas. Tetapi kalau kita tengok sebelum ni, umat Islam kurang mengambil tahu tentang isu emas ni, isu emas, perak. Jadinya bila saya tengok, saya kaji balik di tahun-tahun baru ni, di tahun-tahun yang setelah sebelum ni, kita tengok umat Islam tak ambil tahu sangat pasal emas. Umat Islam mula sedar bahawa penyimpanan emas untuk kebaikan diri, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan ekonomi ni dia semakin diambil berat lah. Dan itu satu perkembangan ataupun satu ideologi yang baik untuk umat Islam. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan panel kita. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang diperkatakan oleh beliau mengatakan emas merupakan satu platform yang baik untuk kita jadikan sebagai simpanan hari tua kerana harganya sentiasa melonjak dan dari setiap lapisan masyarakat boleh menyimpan emas, tak kira sama ada tua ataupun muda. Baiklah, soalan yang ketiga saya akan ajukan kepada panel yang ketiga kita iaitu Nabil Aiman bin Muhammad Mukhlis. Ya, dengar ya. Baiklah, apakah manfaat kalau kita buat simpanan hari tua ni? Apa yang kita dapat? Boleh tolong jelaskan sikit ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, saya ulang kembali soalan dia. Apakah manfaat kalau kita menyimpan? Ya, betul ke Moderator? Manfaat kalau kita menyimpan? Betul. Betul lah, okey. Jadi pada saya banyak kebaikan yang kita dapat lah dalam menyimpan ni. Antaranya adalah kita dapat memupuk amalan dalam berjimat cermat. So jadi bila kita menyimpan, tak kisahlah menyimpan dari segi wang ke ataupun menyimpan dari segi perbelanjaan ke ataupun dari segi emas ke, tak kisah dari mana-mana platform pun kita menyimpan. Jadi benda tu akan mendatangkan pelbagai manfaat lah, lebih-lebih lagi pada hari tua kita nanti. Okay, jadi itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bekalan wang untuk kegunaan kecemasan. Okay, jadi bila kita menyimpan di hari tua ni, kita ada antara manfaat yang kita dapat, ada
ada kita punya penyimpan, iaitu wang kecemasan kita lah maksud saya. Jadi bila kita menyimpan, kita pun tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Contohnya macam masalah kesihatan lah, seperti kita maklum lah, bila kita dah tua ni macam-macam penyakit yang kita dapat, seperti jantung, darah tinggi. Kemudian kecemasan yang lain adalah seperti berlaku kematian ataupun bencana alam. So benda-benda ni kita tak dapat nak agak. Jadi bila ada yang kita menyimpan ni dalam usia muda dan untuk usia tua, jadi manfaat ni lah akan berguna kepada kita ketika berlakunya sebarang hal-hal kecemasan seperti yang saya sebutkan tadi. Seterusnya adalah bila kita menyimpan pada untuk usia tua kita, jadi anak-anak kita, generasi kita yang akan datang akan lebih terjamin lah. Contohnya dari segi pembelajaran mereka, selain itu dari segi perbelanjaan mereka. Saya yakin jika anak kita sudah melonjak remaja, habiskan sekolah menengah mereka, saya yakin ibu bapa mesti menginginkan anak yang melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, dan pelajaran yang lebih tinggi itu memerlukan satu kos yang besar. Jadi tidak hairanlah jika kita menyimpan untuk usia tua nanti, generasi kita yang akan datang ni akan lebih terjamin lah dengan pembelajaran dan pelajaran mereka. Dan terakhir sekali adalah kita, yang paling penting sekali, kita adalah bebas dari hutang. Jadi jika kita menyimpan, kita akan lebih bebas daripada hutang, kerana apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita dah selesai kita punya pembayaran lah, seperti rumah, kereta. Jadi dengan kita dan sambil itu kita boleh berjimat lagi. Jadi ni adalah salah satu aspek lah yang mana kita dapat manfaat ni, kita dah bebas daripada hutang. Jadi itu saja dari saya. Saya harap saya punya jawapan saya menjawablah soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel yang ketiga kita. Apa yang saya dapat tangkap kat sini, poin-poinnya antaranya ialah kita dapat menggunakannya ketika waktu kecemasan, jika ada terjadi apa-apa musibah, bala bencana ataupun kematian. So kita dapat gunakan kewangan. Kalau inilah antara manfaatnya. Lepas tu kita dapat juga gunakan untuk membantu anak-anak kita. Kadang-kadang ada anak kita tak habis belajar lagi apa semua kan. Okay, itulah antara poin. Terima kasih. Antara poin poin untuk soalan yang ketiga. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Jadi kita pergi kepada round kedua, di mana saya akan bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama kembali, iaitu Zikra, Tuan Zikra, di mana soalan saya berbunyi, menurut pendapat pandangan anda, selain daripada emas, apakah lagi platform yang kita boleh gunakan untuk simpanan hari tua kita? Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Antara platform yang kita boleh gunakan selain daripada emas, pelaburan emas, kewangan yang kedalaman dan sebagainya, kita boleh gunakan platform ASB, yang mana ASB ni adalah amanah saham berhad yang diperkenalkan kepada rakyat Malaysia dalam melabur ataupun sebagai satu platform yang boleh adanya juga pelaburan yang boleh dijadikan sebagai pendapatan. Kerana ini juga platform yang salah satu pelaburan terbaik dalam mengembangkan lagi duit kita.
selain daripada mencarum di KWSP, kerana hal ini kerana ianya adalah merupakan konsisten dalam memberi dividend yang baik setiap tahun. Taruh dividend yang terbaik setiap tahun itu adalah sebanyak pulangan 5% dan ke atas. Ya, sedikit banyaklah. Jadi kita boleh mempertimbangkan bagaimana cara simpan duit USD itu ini sebagai pelaburan terbaik jangka panjang dan juga sebagai kegunaan kita pada di hari tua dan pada hari kita tua nantilah. So kalau kita tengok isu-isu semasa baru-baru ini, SSP baru sahaja mengumumkan kemudahan pendaftaran di mana akaun secara dalam talian saja ini kita tidak perlu nak pergi ke bank ataupun mana-mana jabatan, hanya perlu mendaftar secara talian saja. Kalau kita tengok, jika kita dah ada mempunyai akaun SSB, kita boleh saja buat turun aplikasi dalam telefon ataupun dalam mana-mana platform dan kita boleh ikut langkah sebagaimana untuk mendaftar dengan secara mudah dalam pendaftaran ASB ni. Kalau kita lihat selain simpanan hari tua ni, dari simpanan ASB juga kita boleh jadikan sebagai instrumen simpanan untuk anak-anak kita juga. Jadi bukan kita saja, malah orang lain pun, anak-anak pun boleh juga untuk mendaftar dalam ASB. So ASB ni adalah merupakan simpanan yang boleh dalam pendidikan pun ada juga. So anak-anak pun kata pelaburan walaupun masih lagi kecil boleh digunakan nanti mereka pada besar nanti. So agak menjawab ke pertanyaan tu. Itu saja, sudah saja. Okey, alhamdulillah sangat-sangat menjawab. Terima kasih tuan panel kita yang pertama iaitu Muhammad Sikrak. Jadi apa yang saya dapat katakan daripada jawapan beliau mengatakan antara platform lain selain daripada emas tu kita bincangkan pada malam ini ialah platform pelaburan ASB. Betul. Jadi ASB ni kita tahulah kan semua boleh melabur di sana, melabur dan menyimpan di sana, dan banyak kebaikan setiap tahun dia akan keluarkan dividen sebagai antara tempat-tempat kita untuk menyimpan. Okay, terima kasih kerana menjawab soalan. Jadi saya meneruskan soalan yang kedua. Saya ajukan kepada panel yang kedua iaitu Muhammad Syazwan. Soalan yang berbunyi, bagaimanakah cara membuat pelaburan yang terbaik? Pada pendapat tuan, bagaimana cara membuat pelaburan yang terbaik? Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada tuan moderator. Jadi sebelum saya menjawab soalan macam mana menurut pandangan saya pelaburan, macam mana nak buat pelaburan yang terbaik. Sebelum tu, kita ni sering kali kita dengar kisah wang ataupun masalah-masalah yang dihadapi disebabkan wang. Jadi, pernah tak kita terfikir sebab apa benda tu berlaku? Kalau kita renung balik, kita muhasabah balik, kita berfikir balik, masalah tu berpunca daripada diri kita sendiri sebenarnya. Sebabnya, kalau kita tidak pandai menguruskan wang, tak kira lah walaupun kita mendapat gaji yang besar, kalau kita tidak pandai menguruskan wang, ianya akan menjadi satu musibah juga buat kita dan menyebabkan kita punya ekonomi, kita punya perbelanjaan tu akan terganggu lah. Itu yang menyebabkan kita bertambah hutang dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak buat pelaburan ni, kita perlu kenal pasti jenis pelaburan yang terdapat di pasaran. Sebagai contoh, pelaburan dalam pasaran modern contohnya seperti saham, bond, niaga hadapan, unit amanah, ataupun dalam pasaran bukan modern sepertinya insurans, hartanah dan sebagainya. Dan cara terbaik untuk kita melabur ni adalah kita perlu ketahui matlamat sebenar pelaburan yang bakal kita buat. Adakah ianya bersifat jangka pendek atau sebaliknya. Dan kita perlu padankan matlamat pelaburan dengan profil pelaburan kita, iaitu sasaran keuntungan yang kita nakkan dan juga risiko kita kena tanggunglah risiko yang bakal kita hadapi. Jadinya sebelum kita nak buat pelaburan tu kita kena fikir dulu matlamat kita
lepas tu berapa yang kita inginkan, dan kita ni bersiap sedia ke untuk menghadapi risiko yang bakal kita kenalah kalau kita melabur ni. Dan kalau kita tengok pada dasarnya pelaburan ni dia menjadikan pulangan yang lumayan lah. Tapi kalau orang kata high risk, orang kata macam mana? Orang kata kalau tinggi lumayan, kalau pulangan dia lumayan, maka risikonya juga akan tinggi lah. Contohnya kalau kita tengok orang yang melabur dan bursa saham. Kalau kita tengok orang yang melabur dan bursa saham ni, dia bukannya satu pelaburan yang sikit-sikit lah. Dia biasanya beribu-ribu, melibatkan ada keuntungan dan kerugian. Jadi benda tu kalau kita nak melabur tu, kita kena ambil lah, kita kena tengok risiko tu, kita sanggup ke tak nak hadapi apa-apa tanggungan yang mungkin akan menyebabkan kita muflis dan sebagainya. Dan sebagai contoh kalau kita tahu kehendak diri kita kan, kita tengok pelaburan mana yang bertepatan dengan diri kita. Contohnya contoh Sahal dan Uni Amanah adalah bersesuaian dengan pelaburan runcit. Memandangkan model awal yang diperlukan tu dia kecil, dia tak banyak sangat. Tapi orang kata ada pepatah yang berbunyi, ada peribahasa yang berbunyi, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadinya kita start daripada kecil dulu, barulah kita boleh membesarkan kita punya saham tu. Dan pastikan kita ni telah faham cukupnya tentang pelaburan dan membuat kajian terperinci tentang produk yang bakal kita pilih sebelum melabur. Jadinya pada pandangan saya itu je lah. Terima kasih. Okay, terima kasih panel kedua kita. Baiklah, apa yang saya dapat katakan daripada poin yang beliau ajukan, iaitu kita kena tahu apa matlamat kita dalam pelaburan. Dan yang kedua, kita kena kita kaji dan bersedia menerima risiko yang akan dihadapi jika kita memilih sesuatu tempat untuk dilaburkan. Dan saya suka dengar dia kata peribahasa yang diberikan, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau tak mahu ambil risiko yang besar, kita ambil risiko yang kecil tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey. Kita bergerak kepada soalan yang terakhir, akan diajukan kepada panel yang ketiga kita, Nabil Aiman, iaitu kalaulah kita tak buat simpanan hari tua ni, apa kesan buruk yang kita akan dapat ataupun yang kita akan alami? Itulah soalannya. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, bagi menjawab soalan yang diajukan, iaitu kesan buruk jika tidak menyimpan di usia tua adalah, pada pendapat saya, pertama adalah dia tidak mempunyai dana untuk kecemasan lah. Itu yang paling penting sekali lah, antara banyak poin saya akan jawab. Itu adalah poin yang paling saya nak titik beratkan, kerana jika tidak mempunyai simpanan, dia akan jadikan efek yang besar lah di usia tua. Sebab sebagai kita tahu, di usia tu kita mengalami beberapa masalah kesihatan, seperti jantung dan penyakit-penyakit lain, dan terdapat juga kecemasan-kecemasan lain seperti berlakunya kematian ke suami ataupun si isteri meninggal. Jadi benda tu semua memerlukan duit. Jadi seterusnya adalah kualiti hidup kita tidak berubah jika kita tidak menyimpan. Dalam arti kata lain, jika kita lahir dalam keadaan yang sederhana dan kita tidak mempunyai pendapatan yang lebih, kita pula boros, jenis yang boros, jadi benda tu sampai ke hari tua kita tidak berubah lah, kita punya kualiti hidup kita. Kita tak ada penambahbaikan, malah kalau lebih teruk lagi,
lebih teruk lagi, dia tidak mempunyai simpanan. Itulah dia. Kemudian yang terakhir sekali adalah jika kita dah tua, sudah semestinya anak-anak kita dah besar. Jadi mereka pun ada kehidupan mereka sendiri. Jadi kita pun seharusnya mempunyai perbelanjaan untuk diri kita sendiri. Kerana kita tidak, bukanlah mana kata kita tidak memerlukan wang daripada anak-anak, tapi seeloknya kita mempunyai simpanan sendirilah. Jadi bila kita dah tua ni, kita tahu kita tidak perlu lagi nak bekerja ataupun membuka bisnes dan sebagainya lah. Kita bila dah usia tua ni, kita nyanyikan hidup yang tenang. Okay. Jadi kemudian saya ingin kongsikan, menurut kajian Bank Negara Malaysia (BNM), 75% daripada rakyat Malaysia ni tidak mempunyai simpanan lebih daripada RM1,000. Jadi benda ni pada saya agak memberangsangkan lah. Agak kita takut lah. Sebab apa? Bila tak ada simpanan ni, macam-macam benda yang kita tak jangka akan datang dan kita takut kita tak boleh nak hadapinya. Jadi itu sajalah poin-poin dari saya. Dan saya ingin kongsikan satu sloka yang bertajuk Sloka Si Luncai. Slokanya berbunyi begini. Sikap si luncai biarkan, ada rumah tidak dijaga, anak tidak dilatih, ada ternakan tidak dibela, ada kebun tidak ditanam, ada cebit tidak kelibit, ada belajar kepalang ajar, ada mengaji tiada mengkaji, ada mata tiada kuasa, ada kuat tiada buat, biarkan si luncai terjun, lagu-lagunya. Okay, jadi itu sajalah. Sikit saya nak terangkan. Ini cerita pasal si luncai, yang mana si luncai ni tak pandai menguruskan diri dia dan akhirnya dia bunuh diri dengan lagu-lagunya. Itu saja saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang ketiga kita. Jadi antara kesan buruknya yang kita dapat tahu dan kita dapat simpulkan daripada jawapan ahli panel kita yang ketiga, iaitu yang pertama, kita tak ada duit ataupun simpanan untuk perkara yang kecemasan. Bila berlaku kecemasan, kita akan terpinga-pinga mencari pertolongan orang lain. Nah, itu. Lepas tu yang kedua, kualiti hidup kita pun tidak kata orang tidak bertambah. Sama aja, kita tidak mempunyai kualiti hidup yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Dan yang ketiga, kita akan kita tiada perbelanjaan untuk diri sendiri sehingga boleh menyebabkan kita menyusahkan anak-anak kita. Semestinya anak-anak kita dah tua waktu kita tua. Semestinya anak-anak kita dah besar ketika kita sudah tua. Tapi kalau boleh adalah perbelanjaan sendiri dan tidak menyusahkan anak-anak. Okey. Baiklah, semua selesai forum kita. Keenam-enam persoalan kita telah dijawab dengan baik oleh ahli-ahli panel kita. Terima kasih. Jadi, apa yang kita dapat rumuskan di sini, semuanya simpanan hari tua ini sangatlah penting. Seperti yang diberi, seperti jawapan-jawapan ahli panel kita tadi, kita dapat rumuskan simpanan hari tua ni sangatlah penting.
Jadi kita kena ambil pengajaran, ambil apa perkara yang disampaikan oleh ahli panel kita tadi dan jadikan sebagai satu panduan. Sebagai satu panduan untuk kita. Janganlah kita hanya bak kata perpatah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Janganlah hanya begitu. Ambillah dengan baik. Apa yang baik kita contohi, apa yang kita mampu kita contohi, apa yang kita tak mampu kita azam untuk buat. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel kita. Terima kasih. Okey, kita sudahi. Saya tutup majlis kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.